Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk pembelajaran dan PDP di rumah. Baik, cikgu harap semua pelajar dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama dengan keluarga yang tersayang. Baiklah, kita teruskan dengan pembelajaran hari ini. Masih lagi dalam tajuk aquaponik. Namun sebelum itu cikgu akan imbas balik sedikit. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan aquaponik? Aquaponik ini adalah bermaksud teknologi pertanian yang menggabungkan aquaculture dengan aktiviti hidroponik. Lepas itu yang kedua, kita sudah belajar berkenaan dengan tujuan aquaponik. Kenapa aquaponik ini dilakukan? Yang pertama ialah untuk menjimatkan ruang, menjaga kesejahteraan ataupun menjaga kualiti air. Dan seterusnya kita belajar berkaitan dengan kitaran aquaponik, yang mana dalam kitaran aquaponik ini ada 3 aspek yang sangat-sangat penting. Aspek yang pertama adalah ikan ataupun hidupan air, yang kedua adalah tumbuhan, dan yang ketiga adalah bakteria. Dan ketiga-tiga aspek ini dia menggunakan hubungan simbiosis, yaitu hubungan saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Baik, untuk hari ini kelas kita akan masuk kepada subtajuk yang terakhir. Subtajuk yang terakhir yang mana setiap pelajar sepatutnya dalam tajuk ini akan membuat sebuah modul ataupun semua model untuk sistem aquaponik. Jadi hari ini cikgu akan tunjukkan beberapa langkah untuk kita menghasilkan sebuah modul aquaponik. Yang mana modul ini sebenarnya kita perlu laksanakan dan kita perlu uji ketika kita berada di sekolah nanti. Dan hari ini cikgu akan tunjukkan beberapa langkah dan cikgu harap semua pelajar sila ambil perhatian. Dalam membina sesebuah modul aquaponik ini kelas, langkah yang pertama yang sangat penting adalah menyediakan segala bahan-bahan yang diperlukan. Untuk aquaponik ini kelas, langkah pertama adalah kita perlu sediakan bahan-bahan. Yang pertama kita perlu sediakan pemotong pipe beroda. Pemotong pipe beroda. Kemudian kita kena sediakan gerudi tangan. Gerudi tangan ini kita akan guna untuk menggerudi ataupun menghasilkan lubang pada PVC nanti. Selain daripada itu kelas, kita juga perlu menyediakan komponen-komponen yang kecil ataupun komponen-komponen yang menyokong untuk membina aquaponik itu. Contoh yang kita perlu sediakan ialah yang pertama adalah pipe PVC ataupun polyvinyl chloride. Yang kedua ialah glue PVC. Dia punya gum ataupun dipanggil glue PVC lah. Lepas itu yang ketiga ialah penyambung yang sesuai. Kita kena ada pipe PVC, kita kena ada glue PVC, dan yang ketiga adalah dia punya penyambung supaya PVC itu kita boleh sambung antara satu dengan yang lain. Langkah yang kedua, kita perlu pasang PVC kita itu mengikut kerangka. Kalau kamu tengok dalam contoh yang cikgu akan berikan, kita pasang mengikut kerangka PVC tadi, pipe PVC tadi bersama dengan penyambung PVC itu. Seterusnya, bila kita sudah buat kerangka aquaponik tadi itu, langkah yang ketiga kita perlu sediakan sebuah bekas penanaman. Kalau ada sesetengah, dorang akan menggunakan bekas penanaman itu macam talam. Menggunakan talam itu dan memasukkan bekas penanaman dalam talam itu. Tetapi dalam contoh yang cikgu berikan ini kelas, kita akan menggunakan sebuah pipe PVC yang bersaiz besar. PVC ini bersaiz besar. Kemudian dalam langkah yang keempat, kita akan menggunakan PVC ini. Kita akan lubangkan PVC ini menggunakan gerudi tangan. Kita beri contoh yang ada dalam gambar ini. Dia menggunakan gerudi tangan untuk melubangkan PVC besar tadi dan akan memasukkan bekas tanaman ataupun pasu ke dalam PVC tersebut. Dan seterusnya, bila kita selesai membuat bekas penanaman, kita sudah buat kerangka tadi. Langkah yang kelima, kita boleh tengok sini, kita memasangkan perpaipan. Maksudnya di sini kelas, bila ada PVC besar tadi, kita akan sambungkan PVC yang kecil untuk perpaipan, untuk pengaliran air yang lebih sempurna. Dan dalam langkah kelima ini kita akan boleh nampak bahawa terdapat 2 bekas tanaman dan yang lain itu ialah dia punya sistem pengaliran untuk menyiram ataupun memberikan sumber air kepada tumbuhan.
Baik, langkah yang keenam, kita akan letakkan tangki ikan pada kerangka. Okey, langkah yang keenam ini kelas, kita akan letakkan tangki ikan ataupun akuarium tadi di tengah-tengah kerangka. Kalau kamu tengok pada gambar ini, di tengah-tengah itu kelas dia ada sebuah kerangka dan disitulah kita mau letak akuarium tadi dan membuat pemasangan pump. Apa fungsi pump tadi? Pump tadi ini sebenarnya kelas dia adalah menyedut air, dan bila dia sedut air dia akan gerakkan ataupun menyalurkan air itu ke atas PVC tadi, pipe PVC tadi untuk membekalkan air kepada tumbuhan. Dan seterusnya kelas, bila kita tengok dalam gambar di sebelah ini, langkah yang keenam, kita akan menyusun pasu-pasu kecil di dalam lubang bekas penanaman. Okay, tadi dalam PVC besar itu kita sudah buat lubang menggunakan gerudi tangan, dan selepas itu kita sudah ada lubang dia. Semua bekas tanaman ataupun pasu-pasu kecil kita akan letakkan di setiap lubang-lubang dalam contoh di atas ini. Akan menguji peredaran air ataupun kita menguji sistem aquaponik dengan mengisi air dan pastikan penyambungan Anda tidak bocor. Maksudnya kelas, dalam langkah ke-8 ini kita akan masukkan air. Kita belum masukkan ikan, kita belum ada tanaman, kita cuma ada di dalam itu air sahaja. Dan dalam pengujian ini kita mau lihat sama ada air ini, adakah dia akan bergerak ataupun adakah dia akan mengairi semua pasu-pasu tumbuhan itu. Dan memastikan bahawa tidak ada bocor ataupun dipanggil sebagai leaking. Okey, itu ialah langkah yang ke-8. Dan yang terakhir sekali, bila kita sudah siap kita punya modul tadi dan modul itu tidak ada leaking, tidak ada bocor, jadi langkah yang seterusnya kita akan letakkan ikan dan kita akan buat tanaman di situ ataupun kita akan tanam tanaman pada bekas tanaman dan kita akan letakkan ikan pada akuarium. Itu ialah langkah-langkah yang cikgu sudah terangkan kepada kamu. Okey, berikut tadi ialah 8 langkah ataupun beberapa kaedah untuk menghasilkan sebuah sistem aquaponik. Dan segala langkah-langkah itu cikgu sudah selitkan dalam video ini. Jadi, untuk tugasan para pelajar hari ini sangat-sangat mudah. Okey, tadi cikgu ada nyatakan ada 8 langkah. Kita ada 8 langkah. Jadi cikgu minta semua pelajar sila senaraikan dalam buku nota ataupun buku latihan 9 langkah yang cikgu sudah nyatakan tadi. Okey, bila sudah siap, sila ambil gambar ataupun snap gambar itu dan send kepada cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.